Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab kisah-kisah ghaib dalam hadis-hadis sahih. Dan kita telah sampai berkenaan dengan kisah Dajjal yang terbesar, kan? Kisah yang ke-44 berkenaan dengan kisah Tamim Ad-Dari yang berjumpa dengan Dajjal, dan kita dah baca separuh daripada hadis tersebut. Saya ulang balik secara ringkas lah. Kisah yang berlaku bahawa hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, yang mana dia telah ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Amir bin Syarahil Asy-Syahbi daripada kabilah Hamdan. Dia bertanya kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tentang satu hadis yang dia sendiri mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia ceritakan kepada Amir bin Syarahil tadi. Jadi Fatimah binti Qais dia kata dia setuju nak cerita hadis itu. Maka dia pun menyebutlah tentang kisah dia dulu, kisah macam mana dia menjadi seorang janda, kematian suami dia mati syahid, kan, pergi dalam jihad. Kemudian Nabi SAW kahwinkan dia pula dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya. Jadi maka dia cerita dalam peristiwa itulah, dia kata setelah habis iddahku, kan, setelah dia iddah dengan suami yang pertama tadi, dia kata aku mendengar nida, seruan orang yang menyeru. Dia dah habis iddah, dia boleh keluar rumah lah, kan. Iaitu orang yang menyeru bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tu menyeru supaya as-salatu jami'ah, marilah semua solat secara berjemaah. Jadi apabila seruan as-salatu jami'ah menunjukkan ada keperluan penting lah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar ke masjid, kata Fatimah binti Qais. Aku solat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka aku berada di saf kaum wanita lah, di belakang, kan, yang mana di belakang saf kaum lelaki-lelaki. Maknanya itulah, ini dalil menyebut bahawa wanita tak boleh solat satu saf dengan orang lelaki walaupun di Masjidil Haram, kan. Sebagian orang kita dia pergi ke Mekah dalam keadaan dia jahil, maka dia solat sebelah suami dia, takut kehilangan suami dia, ataupun suami dia takut kehilangan dia, maka dia solat di sebelah isterinya. Ini satu kesalahan dalam melakukan solat berjamaah. Baik, setelah selesai solat, Rasulullah SAW tadi duduk di atas mimbar lah, dan Nabi SAW ketawa. Ini ketawa Rasulullah, kita maklumlah bahawa Rasulullah SAW ketawa tidak berbunyi macam kita, kan. Rasulullah SAW ketawa ni paling ketawa dia adalah nampak gigi geraham dia macam itulah, yang belah luar tu, kan, nampak yang tu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya cerita tentang ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di atas mimbar, maka Nabi SAW kata duduklah setiap orang di tempat dia. Jangan ke mana-mana, masing-masing duduk di tempat masing-masing, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kamu tahu tak sebab apa aku kumpulkan kamu sekarang? Tahu tak kamu semua kenapa aku kumpulkan kamu semua di sini? Maka mereka menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kami tak tahu, Rasul tahu, Allah tahu. Ini kata Nabi SAW, sungguhnya aku demi Allah, aku kumpulkan kamu semua bukan kerana perkara yang sesuatu kebaikan, sebagai sesuatu yang boleh memotivasikan kamu. Ada perkara yang aku nak motivate kamu, tak. Bukan ada perkara yang aku nak takutkan kamu, tak, kan. Akan tetapi aku kumpulkan kamu semua, kata Nabi SAW, kerana Tamim Ad-Dari adalah seorang lelaki Nasrani beragama Kristian. Dia Arab Nasrani, Arab Kristian. Maka dia datang memberi bai'ah dan memeluk Islam. Dia datang bagi bai'ah dan masuk Islam. Dan dia telah bercerita kepada aku satu cerita, yang mana cerita itu sama dengan cerita yang aku pernah ceritakan kepada kamu semua tentang Al-Masih Dajjal. Kata Nabi SAW, dia bercerita kepada aku bahawa dia berlayar di lautan, ya, di atas kapal bersama dengan 30 orang lelaki daripada kabilah Lakham atau Juzam, daripada
ni puak bangsa Arab, tapi mereka ni Arab Nasrani lah. Okey. Kabilah Lakham dan Juzam, 30 orang satu kapal. Lalu apabila di laut tadi mereka di lambung ombak, kan kebetulan ketika mereka bermusafir berlayar itu ombak besar, di main ombak lah maksudnya kan, di main ombak, di lambung ombak selama sebulan. Bermain dengan ombak tadi kan, duk lawan ombak tu, di alun ombak selama sebulan. Kemudian mereka sampai sehinggalah mereka berlabuh di sebuah pulau di tengah laut. Tengah lautan tu ada sebuah pulau, hatta maghrib asy-syamsi, sehingga terbenam matahari lah. Sampai waktu petang matahari terbenam tu mereka singgah berlabuh di satu pulau. Lalu kapal besar tak boleh nak mendarat di laut, di pulau lah, di pantai. Jadi dia pun naik sampai-sampai kecil lah. Fajalasu fi aqrabis safinah. Mereka pun naik di atas beberapa buah sampan lah, sampan kecil kan, untuk berlayar ke pantai, untuk sampai ke pantai, berlabuh di sana. Jadi mereka pun masuklah ke pulau itu dengan sampan tadi lah. Maka bila mereka naik di pantai tadi, mereka ditemui oleh seekor haiwan. Haiwan ni manusia, seekor haiwan yang banyak bulu dia. Ahlab ni maksudnya kathiru sya'ar. Dia haiwan yang lebat bulu dia, banyak bulu dia. Yang mereka tak ketahui mana depan dia dan mana belakang dia. Kenapa? Kerana banyak bulu dia tadi. Min kathrati sya'ar, kerana bulu dia yang banyak. Maka dia berkatanya dia, haiwan tadi, boleh bercakap lah tu. Kan? Boleh bercakap. Tak tahulah macam King Kong ke apa ke, tak tahulah. Tapi dia tak tahu mana ekor, mana kepala. Sebab bulu banyak sangat. Mana kepala, mana kaki. Mana depan, mana belakang. Tak tahu. Jadi dia pun kata, wailak, sial engkau, celaka engkau, ma anti, siapa kamu ni? Kamu ni siapa? Maka dia menjawab, faqalat ana al-jassasah, aku adalah al-jassasah. Disebutkan, dia perkenalkan diri dia adalah al-jassasah. Qalu wa mal jassasah, dia kata jassasah tu apa benda? Tapi dia tak jawab. Dia kata, ayyuhal qaum, kita hai kaum semua, intalaqu ila hadha rajul fi ad-dair. Kamu pergilah kepada lelaki itu di dalam biara itu. Maksud di dalam pulau tu ada satu biara, satu kuil lama. Satu kuil lama, satu biara tempat ibadat lama di situ. Kamu pergilah ke situ, kan? Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Di situ ada seorang lelaki yang dia ni sedang menanti perkabaran. Dia nak tanya beberapa soalan lah sebab dia nak tahu sangat. Dia nak tahu sangat tentang berita-berita tertentu. Pergilah jumpa dia, dia nak tanya kamu beberapa soalan. Kan? Jadi kata Tamim, ni Nabi SAW cerita balik lah pada sahabat-sahabat semua. Bila Tamim cerita kat Nabi, ketika Jassasah itu menyebut tentang seorang lelaki kan, di biara itu, maka kami rasa bimbang, rasa takut bahawa dia ni adalah, Jassasah ni adalah syaitan lah. Adalah syaitan. Kan? Jadi kami pun pergilah cepat-cepat. Sehingga kami masuk ke dalam biara tersebut, masuk ke dalam kuil tersebut lah, biar tempat ibadah lama tu kan. Fa'idha fihi a'zamu insanin. Tiba-tiba dalam tu ada manusia yang sangat besar. Fizikal dia. Tubuh dia besar. Yang kami belum pernah lihat lagi orang besar macam ni. Besar sungguh. Kan, manusia yang besar. Okay. Dan dia diikat dengan rantai yang kukuh. Diikat dengan ikatan yang kukuh. Yang mana tangan dia tadi terikat ke leher dia. Tangan dia diikat ke lehernya. Macam tu lah diikat. Kan? Tangan diikat di leher. Gitu. Dengan rantai yang kuat. Dan di antara buku lali dan lututnya diikat dengan rantai juga. Mana buku lali sampai ke lutut dibalut dengan, dililit dengan rantai, diikat dengan rantai. Rantai besi lah, maksudnya rantai besi. Ataupun besi lah. Qulna, kami berkata, wailaka, celaka engkau. Siapa engkau? Ma anta? Qala qad qadartum ala khabari. Dia tak jawab. Dia tak jawab. Dia bertanya soalan dia bertanya, kamu ni siapa? Dia tak jawab. Dia kata, kamu mesti boleh tolong jawab soalan aku. Dia kata, kamu semua mesti boleh jawab soalan aku. Maka dia kata, fa akhbiruni ma antum. Ceritakan kepada aku siapakah kamu semua. Dia kata, wah besar tadi lah. Qalu, mereka menjawab, nahnu unasun minal Arab. Kami adalah manusia daripada bangsa Arab. Kami adalah orang-orang daripada bangsa Arab.
Rakibna fi safinatin bahriyatin, kami berlayar di atas bahtera, di atas kapal di lautan. Fasadafna al-bahra, maka lautan tadi dia melambung kami, dia maknanya dia dia mengalunkan kami ombak dia tadi sehingga kami tadi maknanya ightalama hatta hina ightalama, ketika kami berada di lautan tadi, ketika kami berlayar tadi, kan? Fala'iba binal mawju syahran, maka ombak tadi melambung-lambung kami kan, duk main dengan ombak tadi selama sebulan. Selama sebulan duk main dengan ombak tadi kan, jadi laut begitu. Tak sampai-sampai lagi ke destinasi dia. Destinasi dia pada nak pergi Madinah, nak masuk Islam. Ya, dia ni Kristian. Sebulan di atas laut tadi, sehinggalah kami berlabuh di pulau engkau ini. Dia tak. Maka kami pun duduklah kami naik sampai-sampai kecil kami, ya kan? Maka kami masuk ke dalam pulau ini. Lalu kami menemui seekor haiwan yang berbulu banyak lah, yang tak diketahui mana depan dia dan mana belakang dia, kerana banyak sangat bulu dia. Maka kami tanya dia, kami kata kepada dia, siapakah kamu, siapakah kamu? Dia menjawab, aku adalah Jassasah. Dan kami tanya, apakah Jassasah? Kan? Dia hanya menjawab, dia kata, pergilah ke biara itu, di situ ada seorang lelaki yang di dalam biara itu. Maka sesungguhnya ia terlalu ingin mengetahui tentang perkhabaran kamu. Maka kami pun segera datang kepada engkau. Kami bersegera datang kepada engkau. Jadi kami berasa cemas lah, kami berasa bimbang terhadap Jassasah itu, dan kami tidak berasa, dan kami kami hampir yakin bahawa dia adalah syaitan lah. Lam na'man, kami tidak berasa aman bahawa dia itu adalah syaitan. Maksudnya kami hampir nak kata dia itu adalah syaitan. Maka yang terikat tadi pun dia kata, akhbiruni an nakhli baisan, ceritakanlah kepadaku tentang pohon ataupun kebun kurma di Baisan. Di manakah Baisan itu? Okey, di sini saya ada share. Saya boleh share kan tentang Baisan tadi. Okey, di sini. Ini. Ini kebun kurma di Baisan dan Buhairah Tabariyah. Tasik Tabari kan? Pada tahun 2012 gambar ni diambil ni. Ini kebun kurma Baisan. Okey, Baisan ni di mana? Di sini sebut. Okey. Dia kata di sini dalam nota ni dia kata majmu'atu min as-suwar al-multaqatah min qibali fotografiyin al-gharbiyyin. Gambar diambil oleh fotografi, maksud dia jurugambar lah, jurugambar barat, daripada orang barat yang datang ambil gambar Tasik Tabari pada tahun 2012. Okey. Maknanya, dan gambar juga ada gambar kebun kurma Baisan. Gambar yang tunjuk di atas gambar sebuah kebun kurma di Baisan yang dia itu terletak yang mana Tasik Tabariyah terletak di antara dua negeri ataupun dua wilayah, iaitu di wilayah Galil dan Golan. Sekarang kalau Golan ni kat Israel lah, kan? Di sebahagian dia panggil utara kan, bahagian utara yang sungai yang dia panggil daripada alur sungai Jordan tu. Dan jadi bandar Baisan ini di mana terletak dia? Bandar Baisan ini terletak di janub Tabariyah. Janub ni selatan Tabari. Nama tempat Tabariyah tu kan. Dan selatan dia panggil janub syarq, bahagian tenggara Madinah An-Nasirah. Di sebelah utara Palestin. Sebelah utara Palestin yang telah ditakluk oleh Israel. Okey. Ini dia. Okey, ya. Ini gambar-gambar dia lah. Okey. Dipanggil Baisan, kebun kurma lah di sini, dekat Palestin, dekat antara Palestin dengan Syria. Kemudian di sini ada lagi satu nak share. Okey, ni. Ni Tasik Tabari yang akan disebut dalam bawah ni kan, kita bawah. Kita kembali, saya tunjuk yang ni. Kita kembali dulu kepada
kita punya ni lah. Kan? Saya tunjuk sekejap lagi. Baik. Dia tanya, kamu semua ceritakan kepada aku tentang kebun kurma Baisan, di bandar Baisan. Letak dekat antara Palestin dengan Syria tu kan. Qulna, kami bertanya dia balik. An ayyi syai'in tastakhbiru? Kamu nak tahu tentang apa? Tentang apa kebun kurma tu kamu nak tahu? Aku nak tanya kamu tentang pohon-pohon kurmanya. An-nakhliha, tentang pohon-pohon kurmanya. Adakah dia masih berbuah? Hal yusmiru? Adakah dia masih berbuah? Qulna lahu na'am, kami jawab ya, dia masih berbuah. Maka kata lelaki tadi, ama innahu yushiku alla tusmira, dia kata adapun pokok tu nanti dia tidak akan berbuah dah. Mana kebun tu nanti dia tak akan mengeluarkan buah kurma dah, tua dah, mati dah. Ya, semasa tadi. Okey, dia kata, qala, dia kata lagi, tanya lagi, akhbiru an buhairati tabariyah. Ceritakan kepadaku tentang Tasik Tabari. Ini Tasik Tabari ni. Tunjuk, saya tunjuk kan. Buhairah Tabariyah. Ni. Okey. Ini gambar dia. Tasik Tabari. Atau Buhairah Tabariyah. Kan? Tasik. Buhairah ni Tasik lah. Kita lihat di sini. Ni Wikipedia lah. Saya ambil dari Wikipedia. Okey, dia kata Buhairah Tabariyah atau Buhairah Tabariyah. Buhairah Tabariyah atau Buhairah Tabariyah, Tasik Tabari ni adalah tasik yang air dia tu azbatul miyah, air dia sedap lah. Air dia bukan masin, air tak masin. Air dia macam kita, air mineral kita. Dia tak payau, tak masin kan. Okey. Dia terletak di antara mantiqah ni negeri lah. Tu. Okey, ni peta keluar kan. Bila sebut mantiqah Al-Jalil, ni keluar. Nampak tak? Ni mantiqah Al-Jalil. Bila atau bandar, negeri lah. Mantiqah ni negeri. Al-Jalil dengan Jalil Al-A'la. Ni Jalil Al-A'la, Jalil bahagian atas dan Jalil bahagian bawah. Kan? Ni. Ni Gunung Nablus. Okey, ni Gunung Karmal. Okey. Ni Buhairah Tabariyah ni, biru ni, nampak tak? Okey, ini Buhairah Tabariyah. Ini sungai Jordan. Yang nampak biru ni kan? Panjang ni sungai Jordan, Nahrul Urdun. Okey ni, panjang. Nahrul Urdun, sungai Urdun ni, dia mengalir dia sampai ke Tasik ni kan. Jadi maknanya sumber dia tadi maknanya di Tasik ni, lepas tu jadi sungai ni. Ini sungai ni, biru ni. Ini Tasik Tabari. Okey. Dia kata fi syarq, di sebelah timur laut yang timur laut tengah, di sebelah utara Palestin. Okey. Wa min akbari muduniha an-Nasirah. Bandar yang terbesar adalah Bandar Nasirah lah, Safad, Akka, kan? Okey. Nanti di sini dia akan sebut ya. Tengok ya. Ni sungai, panjang sungai. Ni panjang sungai Jordan ni 53 km, kan? Stuluha yablugh tulu sawahiliha. Pantai dia, tepian sungai itu sampai 53 km. Dan panjangnya 21 km. Dan lebarnya 13 km. Okey. Ni. Ini maksud Tabari. Ini maksudnya Buhairah Tabariyah ni. Ini yang dalam gambar sebelah kiri ni. Ini Tasik Tabari. Ataupun Tasik Tabariyah. Dia luas dia panggil pesisir tepi dia lah kan. Tepi dia tu 53 km. Panjang dia 21 km. Dan lebar dia ni. Lebar dia 13 km. Jadi semuanya jadi 166 km lah. Dan dalam dia pula 46 meter. Dan dalam dia 46 meter. Dan dia ni maknanya mengalir daripada, dia ni di puncak bukit Sheikh Al-Saljiyah. Mengalir daripada puncak bukit. Ni. Nampak tak gambar bila Jabal Sheikh ni, salji akan mengalir turun di situ kalau mesti salji lah. Ni. Okey, saya tak belum sampai belum ni. Saya tengok dalam map sini lah. Kan? Tu nak cerita dekat kita lah. Okey. Ini tentang Tasik Tabari yang disebut di sini kan. Palestin. Tengok ni. Tu. Itulah map dia tu dah. Kan? Map dia tu. Okay.
Okey. Jadi aku nak tanya kamu semua, kata orang lelaki-lelaki tadi, tentang Tasik Tabari ataupun Tasik Tabariyah. Maka kami pun tanya dia balik. Dia tanya kami tanya dia balik. Tentang apa kamu nak tanya Tasik itu? Dia kata, adakah padanya air? Adakah Tasik itu masih ada air dia? Masih berair lah maksudnya. Belum kering. Kan? Dia qalu hiya kathiratul ma'. Dia kata, oh air dia banyak. Banyak air dia. Qala ama inna ma'aha yushiku an yadhhaba. Dia kata semuanya airnya nanti akan hilang. Air dia akan kering, habis. Tasik tu akan jadi kering, kontang. Aduh. Okay. Maka dia bertanya lagi, akhbiruni an aini zughar. Aini zughar ni, saya sebab nak cari pula tadi. Ain zughar. Okey, saya cari sekarang, kita tengok sekejap kan. Okey. Ain zughar. Ain zughar. Okey. Di manakah letaknya Ain Zughar ini? Okey, Ain Zughar. Okey, ni dia tunjuk. Okey ni. Ain Zughar ni maksudnya mata air Zughar lah. Nampak sumber air Zughar. Okey, dia kata di sini. Cuba lihat. Mawqi' Ain Zughar ni kat mana? Mawqi' dia, tempat dia. Zughar huwa ismun linabghin ma'in. Bukan, linab'i, bukan ghin, ain. لنبع ماء قديم يقع جنوب بحيرة طبرية في غور أردن. Maknanya mata air Zughar ini dia adalah nama bagi mata air yang lama yang terletak di sebelah selatan Tasik Tabari. Ya kan? Di fi Ghaur, di mana sempadan Jordan kot. Ghaur Urdun ni, ya kan? Gitu. Berdekatan dengan Bandar Uraiha. Dinamakan dia sebagai Ain Zughar dengan nama ini sebagai sandaran nisbah kepada anak Nabi Adam alaihissalam, kan? Anak perempuan Nabi Adam alaihissalam, Zughar. Maksudnya dipanggil hari ini dipanggil sebagai Ainus Sultan. Kan, mata air Sultan. وقد دلت الحفريان على أنها تقع بجانب التل سلطان الأثري. Okey. Inilah dia. Mata air Zughar ya. Mata air Zughar yang di sini. Jadi kita nampak kan. Ini kelebihan kita belajar cara ni, kita boleh tengok, boleh cari sekarang kan. Kita boleh tahu, ni dia rupanya tempat dia kat Jordan, kat Palestin kan. Gitu. Dekat Tasik Tabari. Dekat lah dengan Palestin, Jordan, Syria tu kan. Okey. Dia bertanya dia tanya depa, ceritakan kepada aku tentang mata air Zughar. Depa tanya tentang apa kamu nak tahu tentang mata air Zughar itu. Okey. Kita kembali ke sana. Qala hal fil aini ma'un. Jadi maknanya depa tanya dia, adakah maknanya ni yang laki-laki tadilah, yang terikat tadi tanya depa, adakah mata air itu masih mengeluarkan mata air masih lagi memancar, kan? Dia berkata, dia tanya lagi, wahal yazra'u ahluha bima'il ain? Adakah penduduk di situ bercucuk tanam dengan menggunakan air tersebut? Qulna lahu na'am, kami pun jawab kepada dia, ya, kami kata betul, masih lagi. Hiya kathiratul ma', airnya banyak. Wa ahluha yazra'una min ma'iha, dan penduduknya mereka bercucuk tanam menggunakan air daripadanya. Okey, daripada mata air itu, kawasan mata air itulah. Baik, dia tanya lagi, dia kata lagi, akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'ala. Ceritakanlah kepada aku tentang seorang nabi bagi umat yang buta huruf. An-nabiyil ummiyin, nabi yang buta huruf bagi umat yang buta huruf. Yang tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca. Okey. Qalu, mereka menjawab, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathriba. Dia jawab, dia dah keluar dah
dah keluar daripada Mekah dan telah pun menetap di Yathrib, iaitu di Al-Madinah. Ya. Qala, maka dia tanya lagi, aqatalahu al-Arab, adakah bangsa Arab memeranginya? Adakah dia telah diperangi oleh bangsa Arab? Qulna na'am, kami menjawab, ya, dia sedang diperangi dan telah diperangi oleh bangsa Arab yang lain. Qala kaifa sana'a bihim? Dia tanya apa yang dia buat pada mereka bila mereka perangi dia. Fa akhbarnahu annahu qad zahara ala man yalihi min al-Arab wa ata'uhu. Dan kami pun cerita kepada dia bahawa dia telah menang di atas segala kabilah Arab. Zahara mana? Menanglah. Okay? Di atas segala bangsa Arab yang ada di sekitarnya dan mereka mentaatinya, wa ata'uhu, dan mereka mentaatinya. Qala lahum, maka kata orang lelaki tadi, qad kana dhalika, dia kata dah berlaku dah kah? Dah berlaku dah kah? Dah keluar dah seorang nabi tadi yang mana yang apa mengajak kaum dia tadi kepada Islam dan diperangi oleh kaum dia, oleh bangsa Arab. Dah keluar dah kah? Dah berlaku dah? Ditanya dia apa? Qulna na'am. Ya, kami jawab, dah berlaku. Qala maka dia pun jawab, dia kata baliklah orang lelaki tadi. Ama inna dhaka khairul lahum ayyuti'uhu. Dia kata, maka kalau dia macam tu, yang terbaik bagi mereka adalah mereka mentaatinya. Kalau macam tu, yang terbaik untuk mereka adalah mereka mentaatinya. Wa inni mukhbirukum anni. Semuanya aku nak cerita pada kamu siapakah aku, berkenaan diriku. Inni anal masihu, sesungguhnya akulah dia al-masih. Yang al-masih apa? Ad-Dajjal lah. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj. Dan sesungguhnya aku hampirlah masa, dekatlah masa aku untuk diizinkan aku ni keluar menemui manusia. Fa akhruju, maka aku nanti akan keluar. Fa asiru fil ardi, aku akan berjalan di atas muka bumi. Fala ada'u qaryatan illa habattuha, aku tidak akan tinggalkan satu kampung pun melainkan aku akan singgah di kampung tersebut. Tempoh aku fi arba'ina lailatan, pada 40 malam. Tempoh aku 40 malam. Maksudnya aku berada di atas muka bumi ini 40 malam. Ghaira Makkah wa Tayyibah, kecuali Mekah dan Taibah, yakni Al-Madinah, aku tidak dapat memasukinya. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, maka kedua-duanya itu diharamkan ke atasku, Mekah dan Al-Madinah tadi. Kullama aradtu an adkhula wahidatan, setiap kali aku nak masuk satu daripada dua tempat ini, atau wahidan minha, atau satu daripada dua tempat ini, dan istaqbalani malakun, maka aku dihadang oleh satu malaikat, biyadihi as-sayf salta, yang mana malaikat tadi sedang menghunuskan pedangnya. Setiap kali aku nak masuk, ada malaikat yang datang menghadang dengan menghunuskan pedang. Yasudduni anha, yang menghalang aku daripada masuk ke Mekah ataupun ke Al-Madinah itu. Wa inna ala kulli naqbin minha, dan setiap setiap dia panggil border, setiap tempat masuk kan, untuk masuk Mekah Madinah ini ada malaikat yang menjaga, yahrusunaha, malaikat yang menjaga setiap lorong-lorong yang nak masuk ke Mekah ataupun ke Al-Madinah. Qalat, maka kata Fatimah binti Qais, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mikhsaratihi fil minbar. Kan? Maka Nabi sallallahu pun menikam-nikam di atas mimbar dengan tongkat dia. Tongkat dia tadi kan, tongkat kecil dia. Sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi buat macam tu. Kan? Dan Nabi berkata, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah. Inilah dia tayyibah yang dimasukkan, inilah dia tayyibah, inilah dia tayyibah yang dimasukkan, yakni inilah dia Al-Madinah. Kan? Ini bandar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Al-Madinah. Ala, ketahuilah, hal kuntu haddathtukum dhalika, Nabi kata ketahuilah, ada tak aku cerita perkara ni kepada kamu semua? Faqala an-nasu na'am, maka semua orang jawab, ya ada.
Fa innahu a'jabani hadithu Tamimin. Kata Nabi sesungguhnya yang aku rasa takjub kepada cerita Tamim ini. Annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu. Yang mana cerita Tamim ni sama dengan cerita yang aku telah ceritakan kepada kamu semua. Ya? Dan tentang Al-Madinah dan Mekah. Begitu. Ala ketahuilah sesungguhnya dia itu berada di Laut Syam. Fi Bahri Syam. Di Laut Syam. Lautan Syam ni dia. Syria, Jordan, Palestin, Lebanon kan. Atau Bahri Yaman ataupun dia berada di lautan Yaman. Dajjal ini. La. Kemudian berkata tidak. Bal min qibal al-masyriq. Bahkan dia akan keluar daripada sebelah timur. Dia mana Nabi SAW cakap gini kan. Gitu. Mana itulah cara yang dikhabar oleh wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata ala bal min qibal al-masyriqi ma huwa min qibal al-masyriqi ma huwa min qibal al-masyriqi ma huwa. Nabi kata 3 kali dia akan datang dari sebelah timur. Dia daripada sebelah timur, dia datang daripada sebelah timur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awma'a bi yadihi ila al-masyriq. Maka Nabi SAW di Madinah kan? Nabi SAW di Madinah, Nabi mengisyaratkan ke arah timur Madinah. Kalau kita buka map, dia tunjuk. Okey. Sekarang saya tadi dah stop share screen kan. Saya tunjuk, saya tulis di manakah dia timur, arah timur Madinah ya. Okey. Masyriq Madinah. Tahu ya kan? Sambil-sambil. Okey. Timur Madinah. Masyriq al-Madinah. Okey, ini. Okey, ni. Okey, sekarang saya share screen kan. Saya share sekejap. Tadi saya stop share kan. Mana dia tadi? Okey, share. Share screen. Okey, saya nak tunjukkan di manakah terletak timur Madinah itu. Ayat taqa. Okey. Ada. Okey. Ada. Okey. Ketika Nabi SAW mengisyaratkan, ketika Nabi di Madinah, Nabi mengisyaratkan sebelah timur. Di manakah timur itu? Kan? Okey. Ya. Ini bahasa Arab ni. Okey. Okey, kesimpulan macam inilah. Nak beritahu bahawa timur Madinah itu adalah sama ada Iraq ataupun Iran lah. Tapi kalau ikut dalam hadis yang lain bahawa Nabi SAW beritahu keluar daripada Asbahan. Asbahan ni mana? Asbahan di Iran lah. Asbahan di Iran. Yahudi akan keluar Dajjal di sebelah sana, maka dia akan diikuti oleh 70
orang Yahudi Asbahan yang mereka ni memakai tayar silah ni jubah-jubah yang disarung di badan tu lah, macam puak-puak Syiah dah pakai tu. Sebab tu Syiah dengan Yahudi ni depan macam tu. Ngam kan? Gitu. Jadi Dajjal akan keluar di situ sebelah timur. Okey. Jadi daripada kita sebelah timur Madinah iaitu sebelah Iraq ataupun Iran lah. Tapi yang hadis yang lain sebut Iran lah sebab di situ ada Asbahan. Ya, dia akan keluar di situ, akan diikuti oleh 70,000 Yahudi Asbahan. Dan Nabi SAW isyaratkan tangannya ke sebelah timur Al-Madinah. Qalat, kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, fahafiztu hadha min Rasulullah SAW, maka aku hafal hadis ini daripada mulut sendiri. Terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dah hadis ni. Tengok pula kepada syarah dia. Kita baca syarah dia. Baik. Masa tak kurang sihat. Okey. Tamim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 332 ya, bahawa dirinya menumpang kapal laut bersama sejumlah orang Arab daripada dua kabilah, itu kabilah Lakham dan kabilah Juzam. Jumlah mereka mencapai 30 orang, masing-masing penumpang punya berbagai tujuan yang berbeza. Ada yang tujuan untuk berdagang dan lain-lain sebagainya. Demikian juga bagi mereka yang negerinya berada di pesisir seperti warga Palestin. Mereka biasa menggunakan sarana kapal laut untuk berpergian ataupun berdagang. Menggunakan alat transportasi semacam kapal laut ini memang mempunyai risiko yang berbahaya bagi para penumpangnya. Ya. Bahaya itu dapat terjadi pada suatu waktu. Bahaya itu berupa gelombang, angin kencang dan badai. Sementara yang mereka alami dan berlangsung selama hampir 1 bulan. Dalam kondisi seperti itu mereka tidak pernah tahu daratan. Tak pernah tahu, maksudnya tak pernah jumpa lah laut kan. Sampai sebulan tak nampak laut. Juga tidak mengetahui di mana mereka berada. Dia tak tahu. Dulu kan ada kompas macam tu kan. Betapa besar kegembiraan mereka pada suatu hari ketika matahari terbenam. Mereka melihat sebuah pulau daripada kejauhan. Sehingga mereka menuju kepadanya dengan harapan kiranya mereka menemukan sesuatu yang hilang di tengah laut. Orang yang merasa terasing ingin mengetahui di mana sesungguhnya dirinya berada. Sebagaimana dia juga hendak berbekal air dan makanan. Kerana tidak diragukan bahawa 2 bekal cadangan mereka hampir habis. Itu makanan dan minuman lah. Mereka segera melemparkan jangkar di satu tempat dan menjaga jarak dengan pulau. Jangkar ni apa dia? Sauh. Okay. Kerana kapal besar seringkali tidak bisa sampai merapat ke pinggir pulau kerana kedangkalannya. Jika hal itu dilakukan maka bisa menemui berbagai macam bahaya yang merosakkan kapal. Sejak zaman dahulu kala, kapal-kapal besar selalu dilengkapi dengan beberapa skoci. Bahasa Indonesia ni skoci. Bahasa kita ni sampan lah. Sampan. Biasalah kapal besar dia ada sampan-sampan atas kapal tu kan. Sampan itu mereka pergunakan ketika kapal besar tidak mampu untuk mencapai daratan. Mereka menggunakan sampan, mereka bertolak menuju ke pulau. Mula-mula yang menyambut mereka adalah binatang yang sangat banyak bulunya. Bulu-bulu itu menutupi seluruh bahagian tubuhnya sehingga mereka tidak bisa menentukan bahagian depan dari bahagian belakangnya. Kan macam yang disebut dalam hadis tadi lah. Tak boleh nak beza mana depan mana belakang. Kan? Begitu. Baik. Mereka dikejutkan olehnya dan betapa mengerikan pemandangannya. Lalu mereka bertanya kepadanya tentang dirinya. Binatang itu menjawab dengan bahasa Arab yang bisa difahami dan dimengerti. Depa ni bahasa Arab, cakap Arab. Ya. Binatang itu menyampaikan kepada mereka bahawa dirinya adalah jassasah. Ketika mereka meminta tambahan pengetahuan kepadanya, dia tidak memberi mereka pengetahuan baru. Maksudnya dia tanya, kamu ni siapa apa semua kan? Kamu ni tak jadi tak jawab. Okay. Akan tetapi dia meminta kepada mereka agar menuju ke Ad-Dair. Ad-Dair ni apa dia?
kuil lama ataupun biara lah, bahasa ni dipanggil biara ataupun kuil lama yang dekat jaraknya. Lalu binatang itu menunjuk ke arah di mana tinggal seorang pria, seorang lelaki yang sangat rindu untuk mendengar berita-berita yang mereka bawa. Dia nak tahu sangat kan berita yang mereka cerita tadi. Mereka bertolak dengan cepat dan fikiran yang diliputi rasa cemas. Kiranya binatang itu adalah syaitan. Dia berbimbang kalaulah haiwan itu adalah syaitan. Lalu mereka menuju ke ad-dair, yakni gebiara tersebutlah. Menemukan seorang manusia raksasa, giant, orang besar. Postur tubuhnya sangat besar dan pemandangannya yang sangat mengerikan. Tubuh raksasa itu terbelenggu dengan sangat kuat. Kedua tangannya terikat di lehernya, sedangkan belenggu besi memenuhi tempat antara kedua mata kakinya hingga kedua lututnya. Kita baca tadi kan. Mereka bertanya kepadanya, sial engkau. Siapa engkau? Dia tidak segera mengenalkan diri. Dia menyampaikan kepada mereka bahawa mereka bisa menerima berita darinya. Akan tetapi dia hendak mengenalkan mereka semua terlebih dahulu. Mereka menyampaikan kepadanya tentang diri mereka bahawa mereka adalah orang-orang yang datang daripada Arab, yang bangsa Arab. Mereka juga menyampaikan kepadanya tentang keterasingan mereka di laut dalam waktu yang panjang itu. Hingga mereka sampai ke pulaunya, mereka juga mengatakan kepadanya tentang jasa yang mereka temukan yang sangat menakutkan. Seruannya untuk mereka adalah agar mereka datang ke ad-dair, ke biara itu. Setelah mengetahui diri mereka, maka raksasa itu mengajukan 4 macam pertanyaan lah kepada mereka. 3 pertanyaan. Yang pertama meminta tentang pengetahuan yang berkenaan dengan 3 buah tempat yang ada di Palestin. Kan? Kan Nakhlu Baisan, apalagi Tasik Tabari, Ainun Zughar. Kan? Ini semua berada di Palestin. Dia bertanya kepada mereka tentang batang kurma, pohon kurma yang ada di kota Baisan. Kan? Adakah masih berbuah? Kan? Setelah mereka sampaikan kepadanya bahawa batang kurma itu masih berbuah, tetapi dia mengatakan bahawa batang kurma itu nanti tidak akan berbuah lagi lah. Habislah tua lah. Di dalam pertanyaan kedua, apakah air telaga Tabariah masih ada? Ketika mereka menyampaikan kepadanya bahawa airnya masih banyak, namun dia menimpali mereka bahawa sebentar lagi air telaga itu akan hilang dan pergi, katanya. Dia akan beritahu nanti air itu akan kering lah, habislah. Dalam pertanyaan ketiga, dia bertanya kepada mereka tentang sumur, yakni perigi Zughar ataupun Ainun Zughar, mata air. Maka mereka menyampaikan kepadanya bahawa air sumur itu masih sangat banyak. Para warga kampung di sekitar lokasi sumur itu memanfaatkan diri airnya untuk bercucuk tanam. Pria itu bertanya kepada mereka apa-apa yang telah mereka ketahui. Kerana mereka ini datang dari daerah di mana tempat-tempat itu berada. Oleh sebab itu jawapan-jawapan mereka sangat tepat adanya. Dia menambahkan keterangan dari beberapa pertanyaan tadi yang berkenaan dengan kondisi di beberapa tempat tersebut pada masa yang akan datang. Maka kurma Baisan sudah tidak akan berbuah lagi, air telaga Tabariah akan mengering, demikian juga perigi Zughar ataupun Ain Zughar, kan? Ataupun Zaghar. Inilah hal yang akan terjadi di akhir zaman. Ketika tempat itu dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana akan dijelaskan nanti. Maknanya Ya'juj akan turun ramai. Tak boleh kira, ramai sangat. Disebut dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 90 kan? 90 kan 96. Hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sehingga dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan turun dari tempat yang tinggi. Dia bila sampai di tasik ni, mereka akan minum semua air tasik ni. Kan? Kering. Sehingga ada yang mengatakan di antara mereka, oh air kawasan ni, air ni, tasik ni ada air ni, tapi sebelum ni, tapi dah kering. Gitu. Ramai mereka minum kan. Baik. Sedangkan pertanyaan keempat adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan muncul di tengah-tengah bangsa Arab. Mereka menyampaikan kepadanya bahawa beliau telah muncul dan Allah Subhanahu wa taala telah memenangkannya dan memunculkannya, menzahirkannya atas semua bangsa Arab. Ini menunjukkan bahawa terjadinya kisah ini telah sempurna
kan? Setelah hijrah ke Madinah dan setelah kaum muslimin mewujudkan berbagai kemenangan yang gilang gemilang dan musuh-musuh mereka di Jazirah Al-Arabiyah, semenanjung tanah Arab. Baik, kemudian saya itu menyampaikan kepada mereka tentang dirinya. Dia memberitakan bahawa dirinya adalah Al-Masih Dajjal yang hampir diberikan izin kepada dirinya untuk berkeliling dunia sehingga tidak meninggalkan sebuah kota atau kampung melainkan disinggahinya selama 40 malam. Jadi 40 malam tu lah hadis yang lain sebut. Malam hari pertama macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu, hari yang keempat tu macam hari biasalah. Selain Mekah dan Taibah yakni Al-Madinah, haram baginya masuk salah satu daripada kedua kota tersebut. Allah telah memposisikan para malaikat untuk menutup setiap jalan masuk menuju kota tersebut, yakni kota Al-Madinah dan kota Mekah. Setiap kali ia mencuba memasuki gerbang kedua kota itu, dia langsung berhadapan dengan pedang-pedang para malaikat yang mencegahnya masuk. Hadis Tamim ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya tentang Al-Masih Dajjal. Maka beliau merasa suka untuk mendengar hal yang sama tentang apa-apa yang mereka sampaikan. Di akhir hadisnya beliau menyampaikan beberapa lokasi. Beliau menjelaskan beberapa lokasi kejadian itu. Laut Syam, dengan kata lain Laut Putih Tengah. Laut Yaman, dengan kata lain Laut Merah. Kemudian tidak mahu dengan semua itu, seraya bersabda, bukan, tetapi daripada arah timur. Daripada arah timur dan dia dari arah timur. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat ke arah timur. Timur Madinah tu lah. Dia cuba tengok kalau kita duduk di Madinah, tengok timur Madinah sebelah mana. Maka timurnya di sebelah Iran tu lah. Timur Madinah. Habislah kisah tentang Ad-Dajjal itu. Dalam hadis yang panjang kan, hadis riwayat Muslim ini. Jadi sebenarnya kita ni tak disuruh untuk berfikir kat mana Dajjal keluar, Dajjal tu keluar kat mana, kan, apa tanda-tanda dia Dajjal tu nak keluar, kan, tak suruh kita fikir macam tu. Jadi kita hanya disuruh berfikir macam mana kita nak menyelamatkan diri kita daripada fitnah Dajjal yang dahsyat itu. Maka ada solusi yang telah disediakan oleh syariat, telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita laksanakan. Laksanakan SOP itulah, kan, nak jauhkan diri daripada wabak, bukan wabak lah, jauhkan diri daripada Dajjal pun dia ada SOP juga, kan? Maknanya apa dia? Laksanakan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan lupa berdoa, kan? Cara-cara menjauhkan diri daripada Dajjal tu ada, kan? Baca surah 10 ayat pada awal surah Al-Kahfi, kan? Kemudian lagi apa? Doa dalam tahiyat akhir diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi maknanya, kan, bila kita ada pengetahuan tentang tu, kita tahulah. Jadi kita berdoalah kepada Allah Taala sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala ni selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Supaya jangan kita bertemu dengan dia. Sebab nanti, kan, kalau ada orang yang cuba nak bertemu dengan dia ingat dia dah kuat iman semua, nanti akhirnya dia akan jadi penyembah Dajjal. Dan kita tahu dalam hadis bahawa disebut bahawa ramainya pengikut Dajjal yang ramai ni adalah daripada kaum wanita. Kan, orang kaum wanita ni, orang perempuan ni mudah terpesona, mudah terpengaruh dengan ajakan dan bujukan. Jadi maknanya mereka ni sanggup buat apa saja apabila mereka rasa nak buat benda tu, mereka akan buat benda tu. Mereka tak fikir dah akibat dia. Mereka tak fikir dah tentang keburukan yang mendatang dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ini kebiasaan kaum wanita, kan, yang disebut dalam hadis. Kan? Mereka adalah bertulang yang bengkok, kan. Kalau kita nak betulkan mereka, maka kita patahkan mereka. Jadi bila patah tu maksud dia, talaquha kasruha mana talaquha. Patahnya mana cerai lah. Yang bercerai-cerai tu sebab dia tak boleh nak fikir, nak kontrol lah. Gitu. Jadi maknanya, kan, yang jadi pengikut Dajjal tu yang kebanyakan adalah kaum wanita. Sehingga ada orang lelaki yang apabila mereka mendengar tentang Dajjal tu keluar, mereka akan balik ke rumah mereka, mereka akan ikat
ambil tali-tali ni pakai ikat. Kaum-kaum wanita yang ada dalam rumah masing-masing, dia pakai ikat, isteri dia pakai ikat anak-anak perempuan mereka, kan, supaya apa? Supaya mereka tu tidak keluar pergi bertemu dengan Dajjal. Kalau dia keluar jumpa Dajjal, maka habislah, kerana Dajjal ni fitnah dia sangat dahsyat. Sehingga dia boleh bawa syurga dan neraka kan. Dia kata ni syurga dia, ni neraka dia. Jadi Nabi SAW kata kalau kamu nampak neraka dia, akan masukkan kepala kamu dan minum air di situ. Dalam tu ada air sejuk. Jadi kalau siapa yang masuk syurga dia, maka tak akan keluarlah. Maka itulah dia api neraka api kan. Dia matilah, terbakar dalam tu. Jadi penyembah Dajjal. Fitnah dia sangat dahsyat. Jadi kita tak kena cerita lah dahsyat dia macam mana. Macam itulah yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang keburukan Dajjal tadi kan. Sehingga kita ni diajar untuk baca doa ni, kan? Diajar untuk baca doa ni setiap kali kita bertahiyat akhir sebelum salam. Kan? Kalau tak pernah hafal, cuba usaha untuk hafal doa ni kan. Penting. Tapi kita faham, sekali kita faham, kita tahu makna dia lah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara ni kan disuruh kita ni berlindung darinya, gitu. Ya? Mana kita bimbang dan risaulah, kita risau sebab kita tak tahu keadaan kita macam mana kan. Cumanya kita mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana dapatkan penjagaan daripada Allah taala? Kena laksanakanlah permintaan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh supaya Allah Taala sentiasa dorongkan kita berada di atas jalan yang benar. Sebab jalan-jalan di atas muka bumi ini sangat banyak. Ya. Jalan di atas muka bumi ini sangat banyak. Ada jalan kebaikan. Jalan kebaikan hanya satu saja. Itu jalan Al-Quran dan jalan As-Sunnah. Sebab tu bila kita sebut kita ahli sunnah wal jamaah, maka ahli sunnah ni maksudnya orang yang ikut sunnah, ikut hadis Nabi SAW. Jadi macam mana pula orang yang mendakwa declare kata mereka ni ahli sunnah, tiba-tiba mereka ni ikut ahli kalam. Kan? Ikut mazhab ahlul kalam. Ini sunnah apa benda yang mereka ikut? Mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi ikut mazhab ahli kalam. Jadi maknanya ahli sunnah ahli kalam lah mereka ikut. Bukan sunnah Rasulullah SAW. Jadi penisbatan mereka kepada Rasulullah SAW itu tak betul lah. Bila kita tanya, kamu ikut apa? Kami ikut sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi bukan ikut ahli kalam. Sunnah Nabi berakidah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi puak-puak ahlul kalam ni mereka berakidah dengan akidah falsafah ahlul kalam. Dan mereka menolak hadis-hadis ahad yang sahih dalam bab akidah. Ini ahlul kalam. Maka maknanya satu dia panggil penisbahan yang dusta lah. Penisbatan yang dusta terhadap agama, terhadap sunnah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita aswaja ahli sunnah wal jamaah. Habis itu kenapa kamu tolak hadis Nabi SAW kalau kamu kata kamu ahli sunnah? Ahli sunnah orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti hadis. Ya? Tapi kamu ikut apa nama akal ataupun al-kalam tadi, perbahasan al-kalamiyah tu. Ya, jadi itu penisbatan yang dusta lah. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kan, tentang penisbatan dusta mereka yang mengatakan mereka ahli sunnah tapi mereka hakikatnya berpegang dengan mazhab ahlul kalam. Kan? Ini. Baik. Kemudian ini jelas kan? Ini kisah Dajjal tadi maknanya kita dah baca. Maknanya yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Ini perkara gaib. Ini perkara gaib bagi kita. Jadi gaib ni maknanya ada gaib yang nisbi. Nisbi ni maksudnya gaib yang sebelum ni, yang sebahagian kita tahu, sebahagian kita tak tahu. Macam Tamim Ad-Dari, bagi dia kisah tu yang telah dia bertemu dengan Dajjal, yang mengaku Dajjal tu, maknanya kisah dia bagi diri dia bukan perkara gaib lah. Tapi bagi diri kita sekarang ni, dia adalah perkara gaib. Kerana kita tidak melihatnya.
Dia panggil ghaib yang nisbi. Adapun ghaib yang hakiki ni ghaib yang akan datang lah. Kan? Ghaib yang sebenarnya ghaib yang Nabi SAW cerita tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang syurga, tentang neraka. Itu dipanggil ghaib yang hakiki. Barang siapa yang mendakwa ghaib ini maka dia kafir lah. Dia kafir. Begitu. Begitu juga kisah sejarah kehidupan kita. Bagi kita, sejarah kehidupan kita tu bagi kita tak ghaib. Mana yang contoh kemarin dulu, tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas kan. Bagi kita bukan perkara ghaib, tapi bagi orang lain. Kan? Bagi orang lain, tentang sejarah diri kita, kalau kita tak cerita, bagi dia panggil ghaib yang nisbi. Ghaib nisbi maksudnya penisbatan ghaib itu kepada sebagian orang, tidak kepada orang lain. Itu maksud dia. Tapi kalau cerita berkenaan dengan ghaib yang itulah, Dajjal ni keluar apa nama, macam mana rupa Dajjal yang sebenar, apa semua tadi kan. Jadi macam mana pelik dia boleh turunkan hujan. Dia boleh tumbuhkan tanam-tanaman. Jadi ini akan datang kita tak tahu macam mana kan. Mungkin kita mati dulu baru dia keluar dan sebagainya. Tapi kalau dia keluar ketika kita ada, kita berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah lindungkan kita daripada fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah terbesar. Fitnah Dajjal ini kan. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan dia di hujung-hujung dekat hari kehancuran alam tadi. Kan, untuk membezakan di antara orang beriman dan orang yang tidak beriman, atau mereka yang berdusta dalam keimanan mereka. Sehingga ramai yang terperdaya dengan fitnah Dajjal. Kita ni kan, kita tengoklah macam mana kita ni mudah terpersona kalau Allah Ta'ala tak jaga kita. Kalau kita tengok, buka TV, kita tengok iklan macam-macam. Iklan yang dia buat macam-macam iklan. Dia nak jual benda dia tadi kan. Nak jual barang jualan dia buat iklan sampai kita tengok ni terliur. Meleleh-leleh liur. Contohnya satu jenis masakan yang dimasak. Dia jual online umpamanya. Dia tunjuk cara masak dengan cara masuk bahan-bahan apa semua tadi kan. Cantiknya gambar dia ambil apa semua tadi kan. Kita ni tengok sampai tak berkelip mata. Kita terpesona sampai kita pun cepat-cepat tekan. Macam orang jual barang dalam Shopee dan apa, kita tunjuk barang-barang dia kan. Dia iklan. Tapi contohnya saya pernah tengok iklan tudung saji apa kah. Iklan periuk kukus. Periuk stainless steel. Mahal. Cantik. Tapi tak mahal lah. Cantik dan sebagainya. Kan? Memang cantik betul lah. Tapi ada yang beli, bila sampai, nampak dalam besar. Tapi bila sampai mungkin besar dalam lingkungan 10 inci je. 10 inci. 10 inci besar mana? Ataupun 8 inci. Kan? Periuk kukus tadi. Nak kukus ayam seko pun tak boleh. Mungkinlah ayam kecil, agak ayam 500 gram tu mungkin boleh kot. Kukus. Tapi dia punya iklan dia tunjuk gambar tu cantik kan. Terpesona kita. Itu fitnah. Macam mana dia buat bagi kita terpesona begitu. Dajjal lagi dahsyat. Ya kan? Nasallallahu al-afiyah. Dajjal ni boleh dia tunjukkan pada kita mak kita dan ayah kita yang telah meninggal. Padahal bukan mak ayah kita pun. Dan boleh bercakap dengan kita pula. Dia kata, hai anakku, ikutilah, inilah Tuhanmu. Kan? Dia suruh, kan? Syaitan dia menjelma sebagai mak dan ayah kita, suruh sembah Dajjal. Inilah Tuhanmu. Sembah dia. Begitu dahsyat kan? Fitnah Dajjal. Maka kita berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya selamat dari fitnah Dajjal. Siapa yang tak selamat dari fitnah Dajjal, maka orang tu kekal dalam neraka Jahannam lah. Dia cerita ni cerita kekal dalam neraka Jahannam lah. Sebab apa? Sebab yang terkena fitnah dia, pasti akan jadi penyembah dia. Itu maksudnya yang kena fitnah Dajjal tadi kan. Berat kan. Jadi kita bimbang dan risaulah. Sebab tu Nabi SAW bimbang juga. Kalau Nabi kata kalau dia keluar di kalangan aku boleh lawan dia. Aku boleh berhujah dengan dia. Tapi bila dia keluar, aku dah meninggal, dah tak ada, maka masing-masing kamu akan berhujah dengan dia lah. Masing-masing kena pertahankan diri berhujah dengan Dajjal tadi. Sebab tu orang yang hebat macam mana bila kena fitnah Dajjal ni habis lah. Kan? Jadi kita berdoa setiap solat kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik, habislah kita kisah 44. Maka masuk pula kisah yang ke-45, kisah Ibn Sayyad. Ibn Sayyad ni dia ni budak kanak-kanak yang pernah hidup di zaman Nabi SAW, anak Yahudi.
Ibn Sayyad ni anak Yahudi. Kan? Kita baca tengok. Okey, dia adalah seorang pemuda remaja lah. Dia ni kita kata macam remaja. Di kalangan Yahudi Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku bernama Safi. Yang lebih dikenal dengan nama Ibn Sayyad. Sayyad ni kalau terjemah dalam bahasa kita ni pemburu. Pemburu, Sayyad. Sad ya alif dal. Kan dia ambil dari perkataan Saidun. Saidun ni buruan, kan? Said pemburu. Sayyad ni menunjukkan dia ni banyak kali berulang-ulang kerja dia, yang ni pemburu lah. Begitu. Dia suka berdukun. Ibn Sayyad ni ataupun Safi ni dia suka berdukun. Ya, suka tenung nasib, berdukun. Dan mengaku mengetahui hal-hal gaib. Dia boleh cerita benda-benda yang akan datang. Benda gaib. Ya kan? Dia ceritalah benda gaib. Ini akan esok akan berlaku macam ni, akan datang akan berlaku begini. Dia menjadi orang yang sangat terkenal. Padanya terlihat sebahagian tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dirinya adalah Al-Masih Dajjal. Pada diri dia ada tanda-tanda bahawa dia Al-Masih Dajjal. Tidak pernah diwahyukan kepada Rasulullah SAW tentang diri Ibn Sayyad ni sedikit pun. Tak pernah. Sebab tu Nabi tak confirm. Sebab tu Nabi SAW tidak dapat memastikan bahawa Ibn Sayyad itu adalah Dajjal yang sebenar. Adapun Dajjal min Dajajilah, ya. Dajjal yang dia panggil daripada kalangan Dajjal. Dajjal ni pada yang menutup kebenaran dengan kebatilan. Dia ni dukun-dukun semua ni Dajjal. Tok Bomoh ni semua Dajjal. Tapi bukan Dajjal yang sebenar. Kan? Dajjal yang sebenar yang disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa dia akan datang tadilah. Dia akan meneroka bumi 40 malam kan. Begitu. Maka untuk mengenali siapa dia, sungguhnya beliau menggunakan berbagai kemampuan. Nabi SAW gunakan macam-macam cara nak pergi kenal adakah dia Dajjal yang sebenar. Yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Allah bagi kat dia magic lah. Maksudnya Allah bagi kat dia ni boleh buat benda magic. Magic yang reality lah. Kan? Boleh turun hujan, boleh tumbuhkan tanaman, turunkan hujan. Kan? Boleh seolah-olah macam hidup orang yang dah mati kan. Dia tikam, dia belah orang tu, dia tetap orang tu terbelah dua. Dia tetap orang tu terbelah dua, maka dia panggil orang tu ni hidup balik. Maknanya geng dia jugalah kan. Betul. Dia menunjukkan pada orang lain bahawa dia ni hebat. Jadi Nabi SAW tak confirm adakah dia Dajjal yang sebenar. Nabi cuba nak teliti, tengok, cek, kaji, tengok, siasat tengok. Adakah dia Dajjal yang sebenar? Tapi Nabi tak dapat keputusan. Kan? Sehingga saya cerita secara ringkas dulu bahawa Nabi SAW ni pernah pergi mengintip budak ni, dia buat apa? Nabi nak tengok, tunggu. Kalau lama sikit Nabi boleh tahulah dia ni Dajjal ataupun bukan Dajjal yang sebenar. Tapi mak dia nampak, mak budak ni, wanita Yahudi ternampak Nabi SAW. Dia kata, oh Sofi tu Muhammad datang. Bila Nabi SAW dia nampak Nabi, Nabi nak tahu, dekat-dekat dah nak tahu. Hampir-hampir dah Nabi nak tahu bahawa dia tu Dajjal yang sebenar. Tapi Allah tidak menghendaki macam itulah. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah minta kat Nabi SAW nak pergi bunuh Ibn Sayyad ni. Nabi kata, kalau hang bunuh dia, kalau betul Dajjal, kamu tak boleh bunuh dia. Kalau betul dia Dajjal, tidak ada siapa pun yang dapat membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Hanya Nabi Isa saja yang boleh bunuh Dajjal. Itu kehendak Allah Ta'ala. Dan dia ketuk sikit ya. Kan, ketuk sikit pun dah mati dah. Sebab tu syarat dia. Syarat nak bagi mati Dajjal tadi. Ketuk. Ya, sebab tu Dajjal bila nampak Nabi Isa alaihissalam, dia akan mencair seperti mana garam. Garam kena panas. Garam bila tak tengah panas, garam kasar kan jadi guna mencair tu kan. Dajjal tu macam itulah. Bila nampak Nabi Musa alaihissalam. Okey. Jadi kita cuba tengok teks hadis ni sebelum ada sedikit masa lagi. Cuba tengok. وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره. Okey. Jadi Salim anak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahawa Abdullah ni cerita ke anak dia. Dia cerita ke anak dia Salim lah. Anna Umar, bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Pak bin Abdullah tadi lah, intalaqa fi rahtin,
min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibla ibn Sayyad. Jadi Umar dengan beberapa orang sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluar. Hatta wajadahu, depa pergi mana? Kepada Ibn Sayyad. Ibn Sayyad sehingga Nabi sallallahu sehingga apa nama? Nabi sallallahu dan para sahabat dapati dia sedang bermain dengan kanak-kanak. Kan? Main dengan kanak-kanak sebab dia pun masih kanak-kanak lagi, remaja macam tu. Kan? Inda utumi Bani Maghalah. Kan? Dia bermain dekat kawasan tumpukan sampah Bani itulah Bani apa? Maghalah tadi. Dia kata. Kan? Ataupun tembok. Maaf. Kawasan tembok tinggi lah. Benteng Bani Maghalah. Waqad qaraba yawma idzin as-Sayyad yahtalimu. Mana Ibn Sayyad masa tu dia dekat-dekat nak baligh dah. Dia belum baligh lagi lah. Dekat-dekat waktu baligh lah. Umur 13, 14 tahun macam tu. Jadi dia tengah duduk main. Falam yash'ur bi syai'in. Dia tak perasan. Tak sedar. Main orang tempat leka bermain kan. Tak perasan Nabi SAW dan kawan-kawan dia lalu situ. Hatta daraban Nabi SAW zahrahu biyadih. Nabi SAW tepuk belakang dia. Nabi SAW mari Nabi tepuk belakang dia. Thumma qala, kemudian Nabi kata kan kepada dia, atashhadu anni Rasulullah. Dia nak orang Yahudi. Nabi kata, kamu bersaksi tak bahawa aku ni utusan Allah? Suruh Allah. Fanadhara ilaihi Ibn Sayyad faqala. Maka Ibn Sayyad pun dia kata dia tengok pada Nabi SAW, dia kata apa? Ashhadu, aku naik saksi, annaka rasulul ummiyin, bahawa engkau adalah utusan kepada para umat yang buta huruf. Dia tak mengaku lah. Okay? Tak mengaku. Engkau adalah utusan Allah kepada umat yang buta huruf. Anta rasulul ummiyin. Faqala Ibn Sayyad, maka Ibn Sayyad tadi pun kata pula kepada Nabi SAW. Dia kata pula, dia tanya Nabi, atashhadu anni Rasulullah? Kamu bersaksi tak bahawa aku ni juga, aku adalah utusan Allah? Qala lahu Nabi SAW. Maksud Nabi pun kata, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan para rasulnya. Alaihi wassalatu wassalam. Qala Nabi SAW, madza tara? Nabi tanya dia, apa yang kamu nampak? Qala Ibn Sayyad. Ibn Sayyad kata apa? Ya'tini sadiqun wa kadhibun. Datang kepada aku oleh orang yang jujur dan orang pendusta. Orang jujur pun mari jumpa aku, pendusta pun mari jumpa aku. Qala Nabi SAW, khulita alaika al-amru. Kamu ni dah keliru dah, serabut dah. Kan? Kamu ni jenis confused. Kan? Tak boleh pasti mana-mana satu. Qala Nabi SAW, inni qad khabba'tu laka khabi'an. Kata Nabi, aku sembunyikan. Aku rahsiakan daripada engkau satu perkara. Qala Ibn Sayyad, huwa ad-dukh. Apa yang kamu sembunyikan itu adalah asap. Ad-dukh. Jadi maknanya puak-puak kahana ataupun puak-puak dukun, tukang tenung, tukang ramal ni, okay? Depa ni kalau satu perkataan depa tak akan sebut bagi habis perkataan tu mungkin prasyarat depa dengan jin-jin yang kawan dengan depa kot. Kan? Maknanya depa tak akan sebut perkataan bagi habis. Kalau ikut dukhan ni bahasa Arab tu, dukhan tu makna asap tapi dia sebut dukh. Dia ringkaskan perkataan tadi. Yang kau sembunyikan daripada aku adalah dukh, yakni asap. Ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhsa. Maknanya Nabi kata terhinalah engkau. Falan ta'dua qadraka, engkau tidak akan dapat sampai melebihi batas kemampuanmu. Ya? Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, kata Umar, ya Rasulullah, idzan li fihi an adrib unuqahu. Ya Rasulullah SAW, izinkanlah aku untuk memancung lehernya. Qala Nabi SAW bersabda, in yakunhu, kalau benarlah dia Dajjal yang hakiki, falan tusallita alaihi, engkau tidak akan dapat menang ke atasnya, engkau tidak akan dapat membunuhnya. Wa illam yakun huwa, kalau dia bukan Dajjal, fala khaira laka fi qatlihi, maka tak ada kebaikan pun pada engkau membunuh dia. Tak ada pahala pun membunuh dia. Kan? Gitu. Jadi
Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar kata, intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Ubay bin Ka'b. Pada waktu yang lain, Nabi SAW dan Ubay bin Ka'ab pergi. Ya, ya'tiyani an-nakhla alladhi fihi Ibn Sayyad. Nabi SAW dan Ubay bin Ka'ab pergi ke kebun kurma yang ada padanya Ibn Sayyad. Hatta idza dakhala an-nakhla, apabila Nabi SAW sehingga Ibn Sayyad tadi masuk ke kebun itu, tafiqa Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi bi juzu'in nakhli. Nabi segera bersembunyi di pelepah-pelepah kurma tadi, di pokok kurma yang ada pelepah lebat tu. Wa huwa yakhtilu. Nabi SAW cuba untuk mendengar ayasma'a min Ibn Sayyad syai'an qabla ayyarahu. Nabi cuba nak mendengar satu-satu daripada Ibn Sayyad tadi sebelum Ibn Sayyad nampak Nabi SAW. Nak tengok, nak dengar dia nak cakap apa. Nak kata apa. Nabi sembunyilah sambil memerhatikan. Wa Ibn Sayyad muttaji'un ala firashihi. Ibn Sayyad ni dia berbaring di atas hamparan dia dalam kebun tu. Fi qatifatin lahu fiha ramzatun. Di selimut dia. Selimut dia ni ada macam ramzah. Ramzah ni tanda-tanda lah, tulisan. Tapi fara'at Ibn Sayyad an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yattaqi bi juzu'in nakhli. Mana? Tetapi Nabi SAW telah terlihat oleh mak Ibn Sayyad. Mak dia ternampak Nabi SAW sebalik pohon kurma. Faqalat li Ibn Sayyad. Mak dia pun kata dekat dia, Saf. Nama dia Safi kan? Saf. Ini nama dia lah. Fathara Ibn Sayyad. Maka Sayyad pun melompat bangkit. Faqala Nabi SAW, lau tarakathu bayyana. Maknanya, kalaulah mak dia tak nampak kita, mak dia biarkan anak dia macam tu, nescaya akan jelaslah bagi kita siapakah dia sebenarnya. Jadi Allah tidak menghendaki Nabi SAW untuk mengetahui Ibn Sayyad itu adakah dia Dajjal yang hakiki ataupun Dajjal min Dajajilah. Dajjal daripada para Dajjal. Begitu. Okay. Kalau masuk kita pula takhrij hadis dia, kemudian syarah hadis insyaAllah. Akan datang kita akan bacalah perkenangan syarah hadis ini. Jadi kita dah sampai di penghujungnya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. InsyaAllah ila liqa', kita jumpa lagi lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.